Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita wilayah dimulakan dengan rangkuman laporan utama. Kestabilan politik, dasar ekonomi madani yang jelas serta langkah mudahkan perniagaan antara faktor peningkatan pelaburan ke Malaysia. Impaknya, negara catat jumlah pelaburan tertinggi diluluskan dalam sejarah tahun lalu. Kejayaan yang dicapai ini ialah kerana usaha sama MITI, Kementerian Luar, seluruh jentera kerajaan. Itu betul. Ya. Bukan saja ada satu dua kunjungan yang kita lakukan yang cuma menjadi pemangkin kepada perubahan dan peningkatan jumlah pelaburan. Kita akui bahawa Malaysia dapat tempat kerana politiknya stabil. Keduanya, dasar ekonomi madani itu jelas. Ada yang disebut clarity dasar-dasar. Pelabur sama ada domestik atau asing, bila dia nak datang, dia nak tengok jelas atau tidak. Jadi kita ada plan perindustrian yang jelas. Pantasan dan kecepatan kelulusan. Kerana Malaysia ini ada 3 peringkat. Federal, persekutuan, kemudian negeri, kemudian perbandaran. Perubahan kadar cukai perkhidmatan SST hanya menyumbang 0.2% kepada kenaikan kadar inflasi bagi bulan Februari. Bagi mengurangkan tekanan kos sara hidup rakyat, penyasaran subsidi bersasar dilaksana selain menambah nilai sumbangan tunai rahmah STR. Saya setuju memang ada. Cuma kalau dia sekitar 2% masih terkawal, masih rendah. Masih rendah. Dan ada pandangan bahawa ada juga kesan di kalangan rakyat, dan sebab itu kita cuba bantu dengan menambah STR dan beberapa tambahan untuk kerana faham bahawa ada kesan kenaikan kos sara hidup. Cara mengurangkan tekanan itu adalah menambah STR kepada rakyat terbanyak, dan seperti mana kita tahu dia dah mencecah jumlah bantuan kerajaan sudah 10 bilion tahun ini. Garis panduan permohonan perkhidmatan pemeriksaan berkala kenderaan bermotor boleh diperoleh mulai 15 April ini. Pemegang lesen hanya dibenarkan menjalankan semua skop pemeriksaan yang diwajibkan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan tidak dibenarkan menawarkan perkhidmatan pembaikan kenderaan motor, penguasaian, penjualan alat ganti, penjualan kenderaan serta sebarang transaksi yang berkaitannya demi menjaga integriti pusat tersebut. Lokasi pembukaan pusat pemeriksaan adalah di lokasi yang akan ditetapkan MOT dan setiap negeri sekurang-kurangnya mempunyai 2 atau 3 lokasi. 31 Ogos ini, konsesi semasa khidmat pemeriksaan kenderaan motor kepada Puspakom akan tamat. Pembekuan kuota pengambilan pekerja asing masih dikekalkan. Kuota pekerja asing diputuskan tidak boleh melebihi 15% daripada jumlah tenaga kerja menjelang tahun 2025. Kuota baru hanya akan dipertimbangkan mengambil kira baki kuota yang masih ada dari unjuran 15% yang saya sebut tadi selepas pengemaskinian jumlah kuota pekerja asing yang aktif dan selepas RTK 2.0. Baki kuota yang tinggal akan disalurkan kepada sektor ataupun subsektor kritikal dan mempunyai impak yang tinggi kepada hasil ekonomi negara. Turut dimaklumkan, tempoh pekerja asing untuk bekerja dalam negara adalah 10 tahun dengan tambahan 3 tahun. Kes guru wanita yang didakwa mencabul seorang pelajar lelaki baru-baru ini akan diambil tindakan jika siasatan polis mendapati kejadian itu berlaku. Setakat ini ia telah pun menjadi kes di peringkat siasatan polis. Jadi kita serahkan siasatan itu dan sekali lagi saya pertegaskan maknanya selepas siasatan dan maknanya tindakan diambil, guru ni tidak boleh lagi ada sebarang urusan, maknanya ada attachment dengan murid dan kita akan patuhi semua prosedur siasatan sehingga selesai. Manakala bagi pelajar lelaki itu pula akan diberikan sokongan psikososial dan perlindungan sepenuhnya seperti yang ditetapkan dalam garis panduan KPM. Di Terengganu, guru yang didakwa atas pertuduhan memperdagangkan wanita bagi tujuan seks telah digantung tugas.
Tindakan diambil bagi membolehkan siasatan menyeluruh dilakukan ke atas guru berkenaan berhubung dakwaan salah laku tersebut. Okey, dan kita tunggu yang jelasnya baru-baru ni dah dibuat pertuduhan kepada guru tersebut, tapi dia tidak mengaku salah dan 31 hari bulan 31 Mac dijangka sekali lagi lah sebutan semula kes. Jadi kita di peringkat jabatan kita menunggu dulu keputusan daripada pihak mahkamah dan insya-Allah tindakan tata tertib akan menyusul. Dan di sini pun kita di peringkat jabatan dan juga PPD berkenaan kita dah buat siasatan secara menyeluruh insya-Allah. Pengasas dan juga pengerusi eksekutif kumpulan KK Mat dan isterinya mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Shah Alam atas pertuduhan menghina Islam. Datuk Seri Dr. Chai Kee Kan dan Datin Loh Siu Mui membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di depan Hakim Muhammad Anas Mahazir. Mengikut pertuduhan, KK Supermart dan Superstore Sdn Bhd berniat dengan sengaja melukakan perasaan orang Islam. Ia membabitkan perbuatan mempamer stoking bercetak kalimah Allah di rak pameran untuk jualan. Pendakwaan mengikut Seksyen 298 Kanun Keseksaan. Sabit kesalahan, hukuman penjara maksimum setahun atau denda atau kedua-duanya. Kesalahan didakwa dilakukan di KK Supermart and Superstore Sdn Bhd, Bandar Sunway pukul 6.30 pagi 13 Mac lalu. Beberapa individu lain daripada syarikat Xinjiang Chang Sdn Bhd turut didakwa bawah Seksyen 109 Kanun Keseksaan. So Chin Huat, So Huaisan dan Goh Li Hui didakwa bersubahat sebagai pembekal stoking bercetak kalimah Allah. Untuk perkembangan semasa cuaca seluruh negara, langsung bersama pegawai Met Malaysia, Wan Muhammad Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Setakat jam 4.40 petang tadi, banyak negeri di semenanjung Malaysia mencatatkan bacaan suhu maksima harian mencapai 35 hingga ke 37 darjah Celsius. Seterusnya meletakkan negeri-negeri di negeri Perlis, Kedah, di negeri Perak, Kelantan, Pahang, Kuala Lumpur, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor diletakkan di bawah tahap 1, tahap berjaga-jaga. Hanya 2 daerah sahaja yang diletakkan tahap 2 iaitu tahap gelombang haba, iaitu di negeri Perlis dan juga di daerah Hulu Perak. Di Perak yang mana suhu maksima harian boleh mencapai 37 hingga ke 40 darjah Celsius. Begitu juga di negeri Sabah dan juga Sarawak. 4 daerah, 2 daerah di negeri Sabah iaitu melibatkan Kota Belud dan juga Beaufort di negeri Sabah serta di daerah Limbang dan juga Telang Usan di negeri Sarawak yang diletakkan di bawah tahap 1, tahap berjaga-jaga. Dan dalam tempoh ini orang ramai diharapkan sentiasa peka dengan perkara ini. Diharapkan anda semua tidak meluangkan masa di luar rumah kerana cuaca yang agak panas dan pastinya tidak membuat pembakaran terbuka. Baik, kita akan beralih ke paparan gema radar bagi melihat keadaan cuaca semasa. Apa yang berlaku pada ketika ini? Pada petang ini, keadaan cuaca yang agak lembap kini berlaku. Alhamdulillah, hujan telah pun turun di utara semenanjung Malaysia yang melibatkan negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, di negeri Perak serta di 1-2 tempat di daerah Petaling, begitu juga di Jelebu di negeri Sembilan serta di bahagian barat di negeri Johor yang melibatkan daerah Batu Pahat, Muar, Pontian dan juga Kulai. Baik, di bahagian selatan semenanjung Malaysia ini, hujan ini kita jangkakan akan berangsur reda sedikit masa lagi, tetapi di utara semenanjung Malaysia, hujan yang berlaku ini kita jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke awal malam nanti dan diharapkan hujan yang berlaku ini dapat meredakan sedikit keadaan cuaca panas yang kini sedang melanda di seluruh semenanjung Malaysia. Baik, bagi negeri Sabah dan juga Sarawak, bagi negeri Sabah keadaan hujan kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan bahagian Sandakan. Manakala di negeri Sarawak pula, keadaan cuaca lembap kini sedang berlaku dan ianya lebih tertumpu di bahagian tengah yang melibatkan bahagian Muka, di bahagian Bintulu, Seri Aman, Betong, Sarike dan juga di bahagian Kapit. Keadaan cuaca lembap bagi negeri Sarawak dan juga negeri Sabah ini juga boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Baik, suka saya berkongsi dengan anda semua, pada 29 Mac nanti bermulalah fasa peralihan monsun menandakan berakhirnya
berakhirnya monsun timur laut yang bermula sejak 11 November yang lalu. Dengan bermulanya fasa peralihan monsun ini, keadaan cuaca kering dan juga cuaca panas yang sedang berlaku di kebanyakan tempat di seluruh negara dijangkakan akan beransur pulih menjelang ke pertengahan April nanti. Baik, selain itu juga untuk maklumat anda semua, dalam tempoh peralihan monsun ini, angin akan bertiup daripada pelbagai hala dan ianya kondusif kepada kejadian ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dalam jangka masa yang singkat, dan biasanya ianya akan berlaku pada waktu petang dan juga awal malam. Akan berlaku di negeri pantai barat semenanjung Malaysia, barat di negeri Sabah serta di selatan dan juga tengah di negeri Sarawak, dan keadaan ini berpotensi untuk menyebabkan banjir kilat, pokok tumbang dan juga kerosakan pada sutur-sutur yang tidak kukuh. Jadi pada anda semua diharapkan sentiasa peka dan juga cakna dengan perkara ini. Baik, ini saja ramalan yang dapat kongsikan dengan anda semua. Bagi anda untuk mendapatkan informasi yang lebih terkini, anda boleh layari laman sesama kami di www.met.gov.my ataupun boleh muat turun aplikasi My Cuaca ataupun boleh layari Facebook, Instagram, X dan juga YouTube kami. Sekian sahaja daripada saya, Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Penganjuran Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Kerajaan Negeri antara paparan dari negeri di bawah bayung. Terus dengan laporannya bersama Jovinia Jim Najim. Silakan Jovinia. Ya, sahih. Lebih 30,000 pengunjung disasarkan menghadiri Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Kerajaan Negeri Sabah yang akan diadakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu 14 April ini. Selaku Wakil Kerajaan Negeri Sabah membuat kunjungan hormat kepada Tuan Yang Terutama Tun Johar Mahiruddin untuk menjemput Tuan Yang Terutama hadir ke Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Kerajaan Negeri Sabah yang dijadualkan akan dilaksanakan pada 14 hari bulan April nanti. Dato' Shah Helmi yang juga Menteri Kerja Raya menyatakan demikian ketika mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin di Istana Seri Kinabalu. Kunjungan bertujuan menjemput Tun Johar ke Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri tersebut. Menurut Dato' Shah Helmi, Sabah juga akan mengadakan Rumah Terbuka Kerajaan Madani dengan kerjasama Kementerian Perpaduan Malaysia pada 20 April ini. Konvoi Jelajah Ramadan RTM Sabah yang diketuai Ketua Penolong Pengarah Rancangan Radio KPP-RR Artika Madbi kini singgah di daerah Tawau selepas berentasi daerah Keningau, Nabawan dan Kalabakan sejauh 346 km. Perkembangan terkini bersama-sama wartawan Asmah Asmuni. Silakan Asmah. Baik Jovi, terima kasih. Saya kini berada di Masjid Nur Iman, Kampung Blok 31 Tawau bersempena dengan program Jelajah Ramadan Radio RTM Sabah dan pelbagai aktiviti berlangsung di sini ketika ini. Dan untuk mengetahui dengan lebih lanjut, kita bersama dengan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Balong, Dato' Hamil Haji Awang. Baik Dato', terima kasih kerana bersama kami dalam Berita Wilayah pada petang ini. Baik Dato', apakah aktiviti yang telah disusun atur untuk dianjurkan pada program petang ini? Alhamdulillah,
Terima kasih. Aktiviti yang telah dianjurkan sempena jelajah Ramadan Dun Balong ini ialah untuk menyantuni masyarakat yang ada di kawasan Dun Balong ini dengan memberikan majlis berbuka puasa dan seterusnya solat tarawih dan juga solat isya dan maghrib. Dan di dalam program ini kita juga telah memberikan sedikit bantuan kepada asnaf dan juga mereka-mereka yang memerlukan untuk kita berbagi rezeki, iaitu bakul makanan kepada para penerima ini. Dan kita berharap semoga di dalam bulan Ramadan ini kita dapat meningkatkan usaha kita untuk beribadah lebih untuk mendapatkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Okey, baik Datuk. Program Jelajah Ramadan Radio RTM Sabah kali ini telah 12 tahun dianjurkan. Apakah harapan Datuk? Harapan saya agar program ini dapat diteruskan ke tahun yang akan datang kerana ia membawa kebaikan untuk rakyat di Malaysia ini, khususnya di negeri Sabah. Terima kasih. Baik, terima kasih Datuk kerana meluangkan masa bersama kami dari Berita Wilayah. Baik saudara, Star FM setakat ini telah berjaya mengumpul kira-kira RM58,000 sumbangan berbentuk wang tunai, barang keperluan dan juga barang keperluan perubatan kepada 141 orang penerima daripada 12 orang rakan strategik. Itu saja yang kami dapat bawakan mengenai jelajah Ramadan Radio RTM Sabah dari Tawau. Kembali semula kepada rakan penyampai Jovinia, silakan. Asma, terima kasih. Baik, sementara itu di Sandakan, pelbagai persiapan rapi telah dilaksana untuk menerima ketibaan konvoi jelajah Ramadan Radio RTM Sabah esok. Adun dilantik Datuk Jafri Waliam dijangka meresmikan destinasi terakhir jelajah berkenaan. Di sini sebenarnya kita lebih kepada mempersiapkan peralatan-peralatan yang akan digunakan nanti sepanjang program kita pada esok hari, dan juga persiapan-persiapan dari segi penyediaan untuk aktiviti gotong royong lah. Seperti mana kita lihat mereka ini sedang bersiap sedia. Beliau ditemui pemberita dalam persiapan jelajah Ramadan Radio RTM Sabah di Masjid Daerah Sandakan. Antara pengisian termasuklah gotong royong memasak dan mengagihkan bubur lambuk, penyerahan bakul Ramadan dan majlis berbuka puasa. Sebanyak 15,556 koperasi berjaya didaftarkan melibatkan jumlah keseluruhan ahli seramai 7.25 juta setakat Jun 2023. Ini menunjukkan peningkatan penerimaan masyarakat terhadap gerakan koperasi, seterusnya dapat meningkatkan taraf hidup rakyat. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict berkata, daripada gerakan koperasi tersebut, KUSKOP mencatatkan nilai share dan yuran terkumpul sebanyak RM17.47 bilion dan aset terkumpul bernilai RM162 bilion. Selain itu, gerakan koperasi juga berjaya menjana pendapatan sebanyak RM30.99 bilion. Beliau menyatakan demikian ketika berucap dalam majlis berbuka puasa Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi sempena siri jelajah penerangan madani di Dewan Masjid Al-Munir, Kampung Darau, Manggatal. Teks ucapannya dibacakan pengerusi SME Corp Tan Sri Bernard Giluk Dompok. 60 pelajar Madrasah Tafiz Masjid Muhajirin Kampung Warisan Inanam menerima sumbangan duit raya daripada Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Turut disampaikan sumbangan kepada 15 buah masjid dan surau serta 26 asnaf sekitar Manggatal. Sementara itu, pengerusi penganjur Fardi Bunga berharap sumbangan tersebut dapat memberi keceriaan kepada mereka sempena Ramadan ini. Objektif kita adalah untuk meraihkan golongan asnaf dan juga mereka yang kurang berkemampuan, terutama dalam bulan Ramadan ketika ini, dan kita berharap sumbangan ini dapat memberi keceriaan kepada mereka untuk meraihkan Ramadan pada tahun ini. Umat Islam disaran terus mengerjakan ibadat wajib dan amalan sunat sepanjang bulan Ramadan ini. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Jahid Jahim berkata, bulan Ramadan sememangnya dinantikan seluruh umat Islam untuk terus mendapat ganjaran pahala. Datuk Jahid berucap demikian dalam majlis berbuka puasa bersama masyarakat di Tamparuli.
Majlis Anjuran Yayasan Sabah Zon Pantai Barat Selatan bersama Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat Tamparuli, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Jains Daerah Kecil Tamparuli dan Jabatan Penerangan Daerah Tuaran. Seramai 40 golongan asnaf sekitar kampung Sungai Damit disantuni dalam majlis ini. Terdahulu berucap dalam majlis sama, Ketua Pentadbir Zon Yayasan Sabah Zon Pantai Barat Selatan, Linda Anthony berkata, program tahunan ini bagi berkongsi rezeki dengan golongan asnaf sekaligus meringankan beban golongan berkenaan. Turut diadakan penyampaian buku kerajaan madani kepada pemimpin setempat oleh Pegawai Pejabat Penerangan Daerah Tuaran, Malina Jamarin. Program Gerak Rahmah Jom Masak Bubur Lambuk sempena Ramadan yang dianjurkan Kementerian Perpaduan Negara berjaya dilaksana serentak seluruh negara. Di Keningau, program disertai 87 kawasan rukun tetangga KRT berjaya memasak hampir 15,000 bubur lambuk untuk diagihkan kepada penduduk setempat. Ketika ditemui RTM, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bingkor, Datuk Robert Tawik menyifatkan acara tradisi setiap Ramadan ini berupaya memupuk perpaduan antara masyarakat bukan Islam yang turut mengimarahkan bulan yang mulia sekaligus membuktikan toleransi kaum yang tinggi dalam kalangan rakyat Sabah. Program seperti ini adalah amat baik yang mana kepelbagaian agama yang ada di negara Malaysia ini dan negeri Sabah ini yang mana semua diadakan bersama-sama dengan tidak memilih agama. Semua seperti mana yang sekarang ini dihadiri oleh pihak agama-agama yang lain daripada Kristian dan Islam. Program ini sangat berjaya. Terima kasih kepada Pegawai Perpaduan JPNIN Pendalaman Asas Tuan Hilman dan juga semua pegawai JPNIN terutama Puan Wilma kerana berjaya menganjurkan. Perasaan bagi kami yang bukan non-Muslim memang baguslah. Memang lain kali kalau ada program begini mesti diadakan lagi lah untuk mengeratkan lagi silaturahim sesama KRT semualah. Semoga kerjasama ini menjadi satu kebiasaan lah untuk tahun yang akan datang. InsyaAllah kita akan sentiasa menyokong apa-apa program yang dilaksanakan. Baik, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Kembali bersama Sahi untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Terima kasih, Jovinia. Sebagai wanita zaman sekarang, kita kena kekal bertenaga. Maklumlah bila usia semakin meningkat, kita ni cepat penat, letih, lesu. Tambah-tambah pula macam-macam kerja yang kita nak buat. Sebab tu setiap hari saya minum Ladies Collagen V Asia, baik untuk wanita. Ladies Collagen, jus jamu moden yang kaya dengan kacik Fatimah, manja kani, akas rapat, pura rialobata dan banyak lagi. Badan pun rasa segar je, sesuai untuk anak dara dan yang dah kahwin. Pilihan ramai wanita. Jangan lupa dapatkan Ladies Collagen. Pastikan V Asia baru beli. Nikmati 15 hari pemulangan percuma tanpa soal. Beli sekarang. Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara paparan hari ini, tugas bersejarah uruskan Pelabuhan Bintulu dan projek Baby Hatch sedia sistem sokongan sosial. Langsung bersama Buma Win di Kuching. Silakan Buma. Ya, Sahi. Terima kasih. Kejayaan menandatangani memorandum persefahaman pada 22 Mac lepas bagi penukaran status Pelabuhan Bintulu daripada Pelabuhan Persekutuan kepada Pelabuhan Negeri merupakan tugas bersejarah yang diselesaikan. Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Uka berharap proses tersebut akan dapat diselesaikan pada tahun ini. Beliau berterima kasih kepada mereka yang terlibat dalam usaha tersebut sambil menyifatkan ia dapat dilakukan dengan adanya kerjasama, persefahaman dan keupayaan bekerja sebagai satu pasukan. Dato' Ahmad Douglas yang juga Menteri Pembangunan Infrastruktur dan Pelabuhan berkata demikian pada majlis berbuka puasa bersama pegawai dan kaki tangan jabatan dan agensi kementerian itu di Kuching.
Baik, dalam perkembangan lain, Dato' Ahmad Douglas meminta pegawai dari pelbagai jabatan dan agensi di bawah kementeriannya berterus terang tentang masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan projek di lapangan. Mereka boleh memaklumkan kepada beliau sendiri atau pengurusan tertinggi kementerian agar perbincangan dan langkah penyelesaian boleh diambil. Beliau merujuk kepada satu kes baru-baru ini semasa melawat projek jalan raya di bahagian Semarahan. Dedahnya, ketika tiba di tapak projek, beliau ditemui sekumpulan ketua kampung dan pemilik tanah tempatan yang sangat cemas berhubung pampasan tanah mereka yang terjejas. Sementara itu, beliau menekankan amat penting untuk semua pegawai terus berkhidmat dengan penuh integriti. Katanya integriti ialah komitmen untuk menyampaikan dengan cemerlang, selamat dan keboleh percayaan. Mereka juga perlu melengkapkan diri dengan kemahiran teknologi dan pengetahuan baharu seperti kecerdasan buatan AI. Sebanyak 54 kes pembuangan bayi telah direkodkan dalam tempoh 8 tahun lalu antara Januari 2016 hingga Disember 2023. Manakala tahun ini 3 kes direkodkan setakat 24 Mac lepas. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, statistik tersebut adalah daripada bahagian siasatan seksual wanita dan kanak-kanak Ibu Pejabat Polis Kontingen Sarawak. Katanya, masalah pembuangan bayi sangat berkait dengan isu berkaitan seksualiti remaja, kes gangguan seksual dan rogol, selain pendidikan serta kesedaran seksual dalam kalangan masyarakat. Justru projek Baby Edge, salah satu pilihan yang dilaksanakan oleh banyak negeri dan hospital untuk mengurangkan kes pembuangan bayi. Di Sarawak, Baby Edge, satu inisiatif di bawah seliaan Jawatankuasa Pusat Senti Remaja Hamil OSTPC untuk menyokong sistem sokongan sosial dalam komuniti bagi mengurangkan kes pembuangan bayi. Datuk Seri Fatimah pada petang semalam telah mengadakan lawatan ke sebuah pusat perbuatan swasta di Kuching bagi merangka pelan tindakan terhadap seorang bayi yang telah diselamatkan menerusi projek Baby Edge pusat perubatan tersebut. Menurut beliau, ibu kandung bayi berkenaan disyaki seorang warga tempatan dan berharap agar individu terbabit tampil bertemu dengan beliau atau mana-mana pelindung kanak-kanak di Jabatan Kebajikan Masyarakat. Ia bagi menjamin kepentingan bayi tersebut khususnya berkaitan isu pendaftaran kelahiran dan status kewarganegaraan. Susulan kes samun yang berlaku di 2 kawasan perumahan di Miri, Polis Daerah Miri meminta orang ramai agar tidak bimbang akan keselamatan mereka kerana keadaan adalah terkawal, bahkan usaha mencari suspek sedang giat dilakukan. Ketua Polis Daerah Miri ACP Alexan Naga Cabuk berkata, Polis Daerah Miri bersama pasukan Gerakan Am PGA Batalion ke-12 telah melancarkan op pencegahan jenayah sekatan jalan raya serta menggerakkan semua elemen polis bagi mengesan suspek yang terlibat kes samun dan pecah rumah. Dan kes ini kira tak banyak sangatlah di Miri ini. Jadi minta orang awam jangan risaulah sebab kita di Miri ini keadaan terkawal. Ada apa yang diusahakan, kita sedang berusaha mengesan suspek. Cuma minta masyarakat beri kerjasama, menjaga diri dan juga memastikan rumah mereka ada grill, kedua CCTV, ketiga semak samun yang di belakang rumah tu jangan dibiarkan. Lepas tu kena pasang penggera. Itu yang paling penting. Beliau ditemui pemberita pada perhimpunan sambutan Hari Polis ke-217 di Ibu Pejabat Polis Daerah Miri. Polis percaya 2 kes samun yang berlaku di Ocean Park dan Hilltop Miri dilakukan oleh suspek yang sama. Polis Daerah Bintulu berjaya menahan 2 lelaki tempatan disyaki terlibat kes curi motosikal. Ketua Polis Daerah Bintulu, Superintendent Nixon Joshua Ali, dalam kenyataan media berkata tangkapan dibuat menerusi op lejang yang dijalankan bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Bintulu.
Sebelum itu, Polis Bintulu pada 21 Mac lepas menerima laporan berkenaan kehilangan beberapa motosikal di sekitar Bintulu. Kedua-dua suspek berumur 19 dan 24 tahun. Hasil soal siasat, pihak polis membawa kepada rampasan 4 buah motosikal bernilai RM15,000 yang disembunyikan di beberapa tempat terpencil di sekitar kawasan Bintulu. Suspek mula bergiat aktif dalam jenayah curi motosikal sejak awal bulan ini dengan modus operandi mensasarkan motosikal yang tidak mempunyai kunci tambahan. Ujian air kencing mendapati kedua-dua suspek positif dadah jenis metafetamin dan amfetamin dan suspek turut mempunyai rekod berkaitan penyalahgunaan dadah. Kedua-dua suspek ini ditahan reman dan kes disiasat mengikut Seksyen 379A Kanun Keseksaan. Bank Rakyat akan terus merapatkan hubungan baik sedia ada dengan pengamal media di Malaysia melalui aktiviti-aktiviti yang dijalankan sepanjang tahun. Ketua Pegawai Pemasaran dan Komunikasi Bank Rakyat Nizam Sani berkata ini termasuk memberi sumbangan pek makanan berbuka puasa kepada organisasi media seluruh negara pada setiap bulan Ramadan, satu program yang dilaksanakan sejak 10 tahun lalu. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas menyerahkan 40 pek makanan berbuka puasa kepada warga RTM di Kuching. Menurut Nizam, untuk tahun ini sejumlah 1,500 pek makanan diagihkan ke seluruh negara termasuk lebih 200 pek kepada pengamal media di Sarawak. Hadir menerima sumbangan tersebut Ketua Penolong Pengarah Kejuruteraan Radio RTM Sarawak, Azmi Ahmad. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Sahi, silakan. Baik Buma, terima kasih. Sebanyak 3,873 laporan polis diterima Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Labuan setakat bulan ini. Ketua Polis IPD Labuan, Superintendent Muhammad Hamizi Halim kata 92 kes daripadanya melibatkan harta benda dan jenayah kekerasan membabitkan 106 kertas siasatan yang membawa kepada tangkapan 68 orang. Jumlah tersebut menunjukkan penurunan indeks kes berbanding tahun lepas iaitu 36 kes kepada 30 kes bagi tempoh sama tahun ini. Antara penyumbang utama kepada penurunan kes jenayah indeks ini, kita sering mengadakan operasi-operasi oleh bahagian siasatan jenayah sendiri, bahagian narkotik dan juga di balai-balai. Balai-balai turut mengaktifkan rondaan cegah jenayah sepanjang masa. Ditanya mengenai kes dadah di Labuan, beliau mengulas ramai 155 orang telah ditangkap atas pelbagai kesalahan di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952. Jumlah itu menunjukkan peningkatan sebanyak 25% berbanding tahun lalu. Dalam tempoh sama juga sebanyak 121 orang telah ditangkap di bawah Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952 bagi air kencing. Nikmati 15 hari pemulangan percuma tanpa soal. Beli sekarang. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama Perlis sedia meningkatkan bekalan beras putih tempatan BPT di negeri itu untuk menampung permintaan yang tinggi sepanjang Ramadan. Perinciannya langsung bersama Ahmad Iqbal Arif Yaakob di studio RTM Kangas. Silakan. Baik, terima kasih Sahi. Setiap minggu sepanjang Ramadan, sejumlah 3,000 kampit beras super special tempatan diedar ke 25 outlet pencitan di bawah bimbingan Fama seluruh Perlis. Jumlah berkenaan akan ditambah berdasarkan permintaan dan keperluan, termasuklah di program Agro Madani. Menurut Pengarah Fama Perlis, Muhammad Anzara Azizan, rakyat negeri itu memberi sambutan sangat menggalakkan terhadap BPT berdasarkan permintaan yang tinggi. Mengikut kes-kes tertentu, kita ambil lebih dan kita terima lebih. Sebagai satu contoh, baru ni kita ada buat jualan Agro Madani di Pesta Angin Timur. Pada minggu tu kita berjaya mendapatkan 5,000
kampik beras lah untuk kita jual di Pesta Angin Timur dan juga di outlet-outlet. So begitu juga, so saya akan melihat pattern ataupun pattern permintaan bekalan beras putih tempatan ni, di mana insya-Allah sekiranya mendapat orang kata sambutan yang menggalakkan, kita akan tambah kita punya pesanan lah. Program jualan Agro Madani Ramadan yang dianjurkan baru-baru ini menawarkan 500 kampit BPT pada harga RM26 bagi pak 10 kg. Sehingga kini, Fama Perlis telah melaksanakan lebih 70 program jualan Agro Madani dengan nilai jualan mencecah lebih RM700,000 yang disertai 600 usahawan dan telah memberi manfaat kepada lebih 25,000 pengguna. Lebih 450 penerima sumbangan asas Rahmah Sara di Perlis yang menerima bantuan barangan keperluan asas tanpa tunai berjumlah RM100 dan RM50 setiap bulan mendapatkan barangan keperluan di Agro Bazar. Agro Bazar menjadi tumpuan berikutan kepelbagaian barangan yang ditawarkan. Menurut pengurus Agro Bazar Rakyat Borong Wan Muhammad Syafizan Wanan, pihaknya menyediakan lebih 20,000 jenis barangan yang boleh dibeli oleh penerima berdaftar dalam My Kasih. Lebih pada 90% barang dalam kedai kami tersenarai dalam program My Kasih. So dalam program My Kasih, semua barang-barang telah disenaraikan oleh pihak My Kasih sendiri di dalam sistem My Kasih sendiri. So 90% barangan dalam kedai kami terpilih. Alhamdulillah. Dan boleh pemudahkan orang kawasan sekitar lah yang dapat My Kasih. Untuk barang apa yang tak boleh? Okey, barang-barang yang My Kasih yang tak boleh seperti barang-barang basah, ikan, ayam, ada barang-barang yang kami bungkus sendirilah sebab barang-barang tu harga dia pun tak stabil, naik turun. Setiap pesaraya yang tersenarai di bawah My Kasih menerusi pembayaran tanpa tunai dilengkapi infrastruktur sistem pembayaran My Kasih di mana setiap penerima boleh membuat pembayaran hanya menggunakan My Card. Generasi muda perlu memainkan peranan penting sebagai bakal pemimpin yang berketerampilan dan dikagumi. Pelbagai aspek pembangunan rohani dan jasmani perlu diterap secara seimbang dan menyeluruh ke dalam diri individu yang bakal diangkat sebagai pemimpin. Demikian peringatan yang dipertua PIBG Sekolah Kebangsaan Datuk Kayaman Siti Berni Yahya pada majlis penyerahan watikah pelantikan pemimpin muda sekolah itu bagi sesi 2024-2025. Kaedah pelantikan kepimpinan muda ini harus dilaksanakan tanpa henti bagi kita memastikan kepimpinan akan datang. Ketua-ketua jabatan kita yang akan datang adalah daripada golongan anak-anak yang memang berwibawa, yang memang ada talent untuk menjadi seorang pemimpin. 82 pelajar menerima watikah sebagai pengawas sekolah, pengawas pusat sumber, pengawas skim pinjaman buku teks dan pembimbing rakan sebaya. Harapan saya mewakililah warga SK Datuk Kaiman supaya anak-anak yang terpilih sebagai pemimpin muda bagi sesi akademik 2024-2025 dapat menjalankan tanggungjawab dengan orang kata sebaiknya dan menjalankan amanah yang diberikan dan mereka akan menjadi pemimpin di masa hadapan nanti. Sekian paparan berita dari Perlis. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Terima kasih. Lubuk gelandangan seperti Pengemis dan Kutu Rayau, Pulau Pinang antara negeri yang menjadi tumpuan golongan itu, khususnya sepanjang Ramadan. Laporan Siti Mariam Muhammad. Beginilah suasana malam sekitar lokasi tumpuan golongan gelandangan. Kegiatan mengemis dan meminta-minta lebih rancak di bulan Ramadan. Ada yang menyuarakan kebimbangan dan menyifatkan isu ini makin serius. Komputer ni daripada zaman saya kecil-kecil lagi, zaman saya sekolah lagi, memang dah ada lah gelandangan ni lah. Kalau kita buat macam mana pun dia akan, kalau kata dibersihkan pun dia akan main juga. Biasalah macam negeri lain kan. Tapi cuma diorang ni tak pandai nak berjumpa dengan orang yang berkenaan untuk tolong diorang. Akan ada orang-orang gelandangan yang tidur tepi tu, yang kadang tu saya main dalam seminggu macam orang yang sama tiap hari akan duduk situ ya. Bagi menenganinya, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Pulau Pinang tampil dengan beberapa inisiatif. Ini termasuk menempatkan golongan itu di pusat transit gelandangan.
penghuni di pusat transit gelandangan ni, kita hanya menempatkan mereka kalau ikutkan tempoh 14 hari daripada mula selamatkan dia sampailah hari 14 kita akan bebaskan dia. Cuma tempoh terlalu singkat lah. Walau bagaimanapun kaki tangan yang ada di pusat transit gelandangan akan melaksanakan pelbagai aktiviti. Contoh baru ni kita ada kursus motivasi untuk penghuni-penghuni pusat transit gelandangan. Bagus ya bang, satu keselesaan tempat tinggal bang, boleh basuh baju kan, senang nak salin baju apa, semua senang bang. Dari satu kita dah tahu dah tempat makan kan pun ada dah, tempat kita rehat tidur pun ada dah bang. Cukup time kita pergi kerja, cukup time kita balik, kita tahu dah ada tempat tinggal, tempat tidur bang. Saya Alhamdulillah, saya dapat duduk di sini senang, tak ada sampah kacau, tempat pun senang, orang-orang yang pegawai-pegawai sini semua bagus-bagus, semua tak ada masalah. Selain JKM Negeri, Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP turut memainkan peranan menyantuni golongan gelandangan khususnya pada bulan Ramadan. Di MBPP khususnya di Jabatan Penguasaan, kami menempatkan anggota-anggota penguasa di kawasan-kawasan yang memang dikenal pasti ada gelandangan, supaya sekiranya ada pihak-pihak yang ingin menyumbang makanan kepada mereka, kita minta mereka salurkan ke pusat transit gelandangan lah, supaya makanan-makanan itu dapat diedarkan kepada pihak yang berhak menerimanya lah. Tidak ketinggalan, aktivis mahasiswa Universiti Sains Malaysia USM yang tampil dengan projek Kongsi Siswa. InsyaAllah program ini akan diteruskan dalam bulan puasa, dalam masa terdekat. Sebabnya kita mengambil kira bulan puasa bulan yang mulia. Program ini dalam bulan puasa mengambil kira berbagai jenis bantuan atau sumbangan orang ramai boleh berikan kepada kita, dan kita dapat berikan dalam skala yang lebih besar. Pusat Transit Gelandangan PTG pertama yang diwujudkan di negeri ini merupakan inisiatif Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Inisiatif ini merupakan satu langkah positif dalam menyediakan penempatan sementara buat gelandangan dan secara tidak langsung dapat menangani masalah seperti isu kebersihan, keselamatan dan masalah sosial di negeri ini. Siti Maria Muhammad, RTM. 2,160 kilogram ayam sejuk beku dianggarkan bernilai RM40,600 dirampas Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia Makis Kedah di pintu masuk Bukit Kayu Hitam semalam. Pengarah Makis Negeri Kedah, Hisham Abu Bakar berkata pemeriksaan mendapati sebanyak 144 kotak berisi ayam sejuk beku mempunyai tarikh luput berbeza dengan sijil halal yang diisytiharkan. Kesemua barangan dirampas dan ditahan untuk tindakan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 13 Akta Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia 2011 dalam kurungan Akta 728. Ia memperuntukkan hukuman penjara sehingga tidak melebihi 6 tahun atau denda tidak melebihi RM100,000 atau kedua-duanya. Terengganu merekodkan nilai grade purata negeri 2.79 mengatasi nilai grade purata kebangsaan 3.09 dalam sijil tinggi agama Malaysia STAM 2023. Sekolah Menengah Agama Atas Sultan Zainal Abidin muncul sekolah terbaik keseluruhan dengan grade purata sekolah 2.37. 4 lagi sekolah terbaik, Sekolah Menengah Agama Al-Falah Kemaman, Mahat Tahfiz Al-Quran Terengganu, Institut Pengajian Islam serta Mahat Tahfiz Wal Tarbiyah Darul Iman. Dan subjek STAM ni dia tak kepada hafalan semata, dia memerlukan kepada kefahaman. Kerana soalan dia kadang-kadang akan macam kontemporari. Ia melibatkan apa yang kita praktikkan dalam kehidupan seharian, subjek-subjek STAM. Kalau saya kadang rasa macam nak putus asa gitu, nak give up tu, saya minta, lalu saya kita telefon umi saya, minta nasihat, minta kata-kata semangat. Juga saya minta nasihat kawan-kawan, senior-senior, dan paling tak lupa ustazah saya lah, asatizah saya. Rahsia yang saya boleh kongsikan sama macam yang saya beritahu, yang mana kita kena fokus dalam kelas. Selain itu,
kita kena juga jaga hubungan dengan cikgu, dengan kawan-kawan. Dan kita tahu Semazak ialah sekolah berasrama penuh. Jadi kita orang akan bercampur dengan adik-adik, kakak-kakak STPM. Jadi kita kena jaga hubungan tu. Sebab apa? Sebab semua tu keberkatan untuk kita nak capai kejayaan tu. Seramai 290 pendaftar perkahwinan, perceraian dan rujuk orang Islam Wali Hakim Negeri Pahang menerima bantuan one-off RM500 sempena bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Aidilfitri tahun ini. Exco Jawatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam, Kemajuan dan Hal Ehwal Orang Asli Pahang, Datuk Seri Said Ibrahim Said Ahmad berkata bantuan julung kali diberikan kepada Wali Hakim ini membabitkan peruntukan sebanyak RM145,000. Ia merupakan pengiktirafan Kerajaan Negeri Pahang di atas kepentingan perkhidmatan skim penjawatan tersebut. Kita berikan saguah hakiki ataupun imbuhan kepada diorang ni sebab diorang ni berbakti kepada orang ramai yang bertugas bagi pihak kerajaan. Kalau tak ada wali hakim ini, jadi akan sulit orang ramai untuk menyatukan ataupun menyelesaikan perkahwinan anak-anak yang mereka nak kahwinkan. Jadi sebab itu kita bagi kebetulan pada bulan Ramadan dan juga hampirnya Raya Aidilfitri ini. Mereka digolongkan dalam kategori sukarelawan agama yang tidak bergaji dan berpencen tetapi diberi tauliah menjalankan tugas asas. Naib Kadi Misbah Murdi, 70 tahun dari Felda Jengka 1, berterima kasih kepada Kerajaan Pahang kerana mengambil berat kebajikan. Jadi mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Pahang kerana ambil berat tentang perkhidmatan kita baru-baru inilah. Selama ni kita pun tak ada apa pun. Cuma besar mana pangkat je wali hakim, wali hakim, tapi tak ada apa-apa. Harap jadi pada hari ini kita bersyukurlah. Mudah-mudahan benda ni dipanjangkan dan seterusnya kalau boleh daripada tahunan kepada bulanan. Misbah juga berharap agar pemberian ini dapat dijadikan sebagai bantuan khas tahunan setiap bulan Ramadan berikutan hasil negeri sudah melebihi RM1 bilion. Kira-kira 500 penduduk orang asli di Kampung Main Road, Post Brook di Gua Musang, Kelantan diraih dalam satu majlis berbuka puasa baru-baru ini. Program anjuran Jabatan Kemajuan Orang Asli, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Majlis Keselamatan Negara dan Pusat Khidmat Adun Galas itu bertujuan mendekati masyarakat setempat dan menyantuni penduduk Islam dan bukan Islam. Pelbagai aktiviti diadakan secara bergotong royong termasuklah masak juadah berbuka. Program ni program daripada Jakwa dengan YB sebab tajuk dia program ni Kampung Ku Ceria ataupun Kampung Ku Bersih lah. Jadi hari ni sudah tentulah kami kalau masa macam ni kami suka lah. Bukan sekadar hari ni, sebelum ni pun tiap-tiap program pun ada kita sentiasa macam ni. Ikut pihak ni agama dia buat kita kena sambutan. Anggaran penduduk kami 500 orang. Kita tak masak pukul 2. Kita semua gembira. Sebab kan bulan puasa ni kita dapat kumpul ramai-ramai orang. Kita orang sini ada separuh yang tak Islam, ada yang Islam. Kita rita semua ini alhamdulillah. Di kawasan ini baru 50% masyarakatnya terdiri daripada mereka yang beragama Islam. Jadi kalau kita mengadakan pendekatan seperti ini, saya kira ini merupakan satu cabang untuk kita menarik minat masyarakat orang asli kepada agama Islam. Dan yang keduanya, kita juga menggalakkan seperti aktiviti bergotong royong menyediakan makanan untuk berbuka. Seperti tadi saya bertanya yang tak puasa ni macam mana, dah makan ke belum? Mereka maklumkan mereka tak makan kerana menghormati mereka yang berpuasa. Sebenarnya masyarakat orang asli ini kalau diberi pendedahan, saya nampaklah mereka cenderung untuk meminati satu perkara itu. Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin dan Sultanah Terengganu Sultanah Nur Zahirah berkenan mengurniakan bantuan kepada fakir miskin dan pelajar sekolah sempena Aidilfitri di Istana Syarkiah Cendering. 200 fakir miskin terpilih dari seluruh daerah menerima wang tunai dan hamper keperluan harian.
Bantuan juga disampaikan kepada 15 penggiat seni dan budaya serta 30 veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM. Selain itu, 240 murid keluarga miskin dari 8 buah sekolah turut menerima kurniaan yang sama. Sumbangan melibatkan nilai keseluruhan berjumlah RM277,500 itu diharap dapat dimanfaatkan untuk persiapan Aidilfitri tidak lama lagi. 500 fakir miskin wanita turut menerima kurniaan daripada Yayasan Tuanku Nur Zahirah bagi tujuan sama. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim hari ini mengadakan lawatan kerja rasmi ke Kementerian Pertahanan. Keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda disambut Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin dan Timbalan Adli Zahari. Sultan Ibrahim kemudian bergambar bersama pengurusan tertinggi kementerian sebelum diberikan taklimat di Bilik Mesyuarat Bunga Raya. Pada sesi taklimat berkenaan, Seri Paduka Baginda mengajukan pelbagai soalan serta pandangan mengenai isu-isu pertahanan negara. Baginda turut bertitah agar perbelanjaan dan perancangan untuk pertahanan negara mestilah dilakukan secara berhemah tanpa membelangkangkan soal keselamatan. Sebelum berangkat pulang, Sultan Ibrahim bertemu warga ATM dan MINDEF. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zahri Sofia mengurniakan 420 pek bubur lambuk kepada petugas media di RTM hari ini. Timbalan Pengarah Seksyen Berita Radio Azmah Abdul Wahab mewakili RTM menyempurnakan agihan tersebut. Bubur lambuk itu dihasilkan hasil resipi peribadi Sultan Ibrahim yang menampilkan kelainan tersendiri berbanding bubur lambuk biasa. Lebih 8 juta atau 36.8% individu berusia 18 tahun ke atas telah mengemaskini maklumat dalam sistem pangkalan data utama padu. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli optimis sasaran 50% dapat dicapai menjelang tarikh akhir 31 Mac ini. Setakat jam 11.59 malam semalam, seramai 8,93,336 warga negara Malaysia yang berusia 18 tahun ke atas telah pun mendaftar, iaitu sebanyak 36.8% daripada jumlah keseluruhan. Pada kadar pendaftaran antara 350,000 ke 400,000 sehari dengan tempoh berbaki sekitar 6 hari, kami mengunjurkan bahawa kita akan berjaya menghampiri kadar pendaftaran 50% menjelang 31 Mac 2024. Trend peningkatan pendaftaran padu didorong kerjasama antara kementerian serta pembukaan lebih 900 kaunter fizikal padu di seluruh negara. Lesen menjalankan fungsi pemeriksaan kenderaan bermotor untuk tempoh maksimum 10 tahun akan diberikan kepada mana-mana pihak yang berjaya melengkapkan semua proses pembangunan dan disahkan boleh mula beroperasi oleh JPJ. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Loke, tempoh itu juga boleh disambung bagi suatu tempoh lain yang akan ditetapkan kemudian. Jelas beliau, semua pemegang lesen akan diwajibkan menyediakan perkhidmatan seperti mana ditetapkan di bawah syarat-syarat lesen. Ia termasuk mematuhi arahan lain yang dikeluarkan MOT atau JPJ di sepanjang tempoh lesen berkuat kuasa. Jadi untuk menarik minat pihak yang melabur, kerana sudah tentu mana-mana syarikat yang memohon lesen ini memerlukan satu dana yang besar untuk melabur dalam kemudahan dan juga pusat tersebut, kita sekaligus bagi lesen 10 tahun. Jadi maksudnya apabila dapat lesen, dia boleh operate maksimal 10 tahun. Sekaligus lesen diberikan. Dan ada option kalau mereka memenuhi semua syarat-syarat kita, boleh disambung lagi. Semua syarat-syarat yang ditetapkan adalah bertujuan memastikan tahap integriti pemeriksaan teratur dan berkualiti demi menjamin tahap keselamatan kenderaan dan jalan raya. Program Smart Sawah Berskala Besar SBB Alas Kincan akan mula dilaksana di Sabah Julai depan. Kota Belud bakal menjadi lokasi pertama dengan keluasan tanaman 27.81 hektar. Sektor padi dan beras merupakan satu sektor yang amat penting bagi negara kita, khususnya dalam soal keterjaminan makanan.
dan kita daripada Kementerian Persekutuan sentiasa bersedia untuk membantu dan juga bekerjasama dengan Kerajaan Negeri Sabah untuk memastikan industri padi akan terus berkembang dan membolehkan para pesawat dapat pendapatan yang lebih lumayan. Program akan menggunakan varieti tuaran rais TR8 yang diterajui Syarikat Padi Beras Nasional Berhad, Bernas. Pengambilan calon bagi program ijazah sarjana muda perguruan PISMP di IPG Kementerian Pendidikan diperluas kepada lepasan sijil tinggi agama Malaysia STAM bermula tahun ini. Menteri Pendidikan Fadina Siddiq berkata kementeriannya memberi peluang kepada calon lepasan STAM berikutan peningkatan dan potensi sijil berkenaan yang semakin meningkat. Atas alasan itu juga, maka untuk pengambilan guru yang akan datang, kita juga membuka laluan untuk pelajar STAM untuk memohon dan menjadi sebahagian daripada warga IPG, dan ini adalah salah satu langkah KPM untuk memperluaskan lagi dalam konteks menyahut maknanya cabaran untuk memperluaskan kemasukan IPG bukan sekadar SPM tetapi juga kepada calon STPM dan juga calon STAM menuntut ilmu. Tambah beliau, perluasan syarat tersebut akan memberikan manfaat kepada pelajar lepasan STAM untuk berkhidmat sebagai warga Kementerian Pendidikan Malaysia. Pelajar ni, saat yang paling mencabar adalah ketika saya... Ketua Pegawai Eksekutif Selangor FC, Datuk Dr. Johan Kamal Hamidun berkata, pembantu jurulatih baru kelab masih dalam pemilihan. Beliau berkata kelab itu memberi 100% tanggungjawab kepada pengendali Nizam Jamil untuk memilih individu yang akan membantunya mengendali skuad gergasi merah musim ini. Nizam diumumkan secara rasmi selaku Ketua Jurulatih Selangor FC bagi musim 2024-2025 pada 16 Mac lepas. Ada beberapa calon. Tapi most likely Coach Izzah akan bawa masuk seorang penolong jurulatih yang daripada luar negara lah, foreigner, untuk support beliau. Actually Coach ni pernah menjadi pemain di Malaysia sebelum ni, sewaktu zaman Coach Nizam. But he's a good coach, daripada Australia. Guru dan pelajar diingatkan untuk menggunakan platform sekolah bagi tujuan pendidikan dan bukannya untuk bercinta. Perkara tersebut disuarakan Exco Pendidikan dan Penerangan Johor Aznan Tamim susulan terdapat kes pelajar lelaki tingkatan 5 didakwa menjalinkan hubungan dengan guru wanita di Selangor. Di Johor alhamdulillah masih kita kawal dan tidak ada, dan di peringkat Jabatan Pendidikan Negeri pun tak ada lagi aduan-aduan seperti itu diterima oleh di peringkat negeri Johor. Di sekolah adalah untuk belajar dan bukan untuk masa untuk kita bercinta. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan majlis penyampaian watika pelantikan pelajar KYPJ dan sesi penyampaian pelajar terpilih di Kulai. Pelajar yang melanjutkan pengajian ke Kolej Yayasan Pelajaran Johor KYPJ tahun ini akan ditawarkan pinjaman pengajian YPJ. Inisiatif berkenaan antara usaha untuk menarik lebih banyak pelajar menyambung pengajian ke kolej berkenaan yang merupakan satu-satunya kolej di bawah Kerajaan Johor. Ketika ini terdapat 1,800 pelajar di KYPJ dan jumlah tersebut dijangka meningkat kepada 2,100 menjelang pengambilan akan datang. Pada tahun lalu, pinjaman maksimum sebanyak RM32,000 ditawarkan kepada pelajar. Setakat ini ada 17 bidang untuk semua di Kolej Sampai Johor. Termasuklah bidang-bidang di peringkat perhotelan, kulinari, sistem pentadbiran, maklumat dan juga bidang engineering, dan juga ada bidang-bidang yang berkolaborasi dengan pihak Universiti UTM dan juga UiTM. Berita wilayah berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.